Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz harap semua anak-anak dalam keadaan yang sihat. Kali ini Ustaz akan menyambung kembali tajuk yang kita bincangkan dalam video yang lalu berkenaan tentang perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Tajuk yang lalu Ustaz menerangkan strategi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW serta kesan daripada dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan sambung lagi di bawah tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah dengan kita melihat dua lagi perkara penting, iaitu cabaran yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan iktibar daripada dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa memberikan masa, harap anak-anak dapat menonton video sehingga akhir. Selamat menonton. Cabaran berdakwah. Terdapat dua cabaran utama yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu yang pertama, Nabi menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Kedua, Nabi menghadapi golongan munafik. Menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti peperangan Hunain dan perang Tabuk. Perang Hunain. Perang ini berlaku selepas pembukaan Kota Mekah ataupun Fathu Mekah kerana perasaan tidak puas hati oleh penduduk kaum musyrikin yang berada di persekitaran Mekah, terutama pihak Hawazin dan Thaqif. Mereka tidak dapat menerima hakikat penalukan umat Islam di Kota Mekah. Kedua-dua puak ini merancang untuk menyerang umat Islam di Mekah. Mereka berkumpul di satu kawasan bernama Autas berdekatan lembah Hunain. Mereka membawa semua kelengkapan perang, harta dan keluarga untuk menyertai perang ini. Mereka diketuai oleh Malik bin Auf. Anak-anak, jumlah tentera Islam yang menyertai ialah sebanyak 12,000, iaitu 10,000 tentera Islam yang membuka Kota Mekah dan tambahan 2,000 yang baru saja memeluk Islam. Ada antara umat Islam mengatakan hari ini kita tidak akan dikalahkan kerana tentera Islam menganggap bilangan mereka lebih ramai dan menjamin kemenangan. Perasaan riak dan bongkak itu telah membawa padah kepada tentera Islam. Akhirnya, pada 11 Syawal, Khalid Al-Walid mengetuai batalion perang memasuki lembah Hunain bersama tentera Islam yang lain. Sejurus mereka sampai di lembah Hunain, mereka diserang bertubi-tubi pelbagai arah oleh anak panah yang ditembak oleh tentera musyrikin. Baginda Nabi Muhammad SAW berada di batalion belakang, memanggil semula tentera Islam untuk bertenang dan masuk semula ke dalam barisan. Dengan keadaan yang tidak terkawal, baginda Nabi Muhammad SAW tampil ke depan, melaungkan Allahu Akbar, kemudian menenangkan keadaan, disambut laungan oleh umat Islam. Tentera Islam kemudian mara ke depan menyerang orang musyrikin. Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam pasir dan meniup ke arah kafir musyrikin dengan doa akan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalahkan golongan kafir musyrikin. Pasir ini terbang ke wajah kafir kepada tentera Islam, kepada tentera musyrikin, dan rentak peperangan mereka berubah sehingga menyebabkan mereka berundur. Ramai di antara golongan musyrikin yang tewas dan melihat kemenangan kepada umat Islam. Seterusnya kita akan lihat Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini
tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan kepada kaum muslimin tanpa berlaku pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Namun begitu, peperangan ini sebenarnya banyak memberi pengajaran kepada kaum muslimin, iaitu tentang pengorbanan, kebersamaan dan ujian keimanan kepada umat Islam. Sebaik saja baginda mendengar tentang serangan pasukan Rom, baginda Nabi Muhammad SAW telah menyeru semua kabilah bersiap sedia menghadapi pasukan musuh. Baginda juga meminta golongan kaya menyumbangkan harta untuk melakukan persiapan. Ada yang menyambut seruan baginda dengan gembira kerana keimanan mereka yang begitu mendalam dan cintakan jihad kerana Allah. Sebagai contoh, Saidina Uthman bin Affan menyediakan 900 unta, 100 kuda dan 1000 dinar. Abdul Rahman bin Auf mendermakan 200 uqiyah perak, yang satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Begitu juga Umar Al-Khattab menyumbang setengah hartanya, dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan kesemua hartanya. Namun ada golongan yang sangat takut, gusar dan ragu-ragu dengan ajakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang memberi pelbagai alasan dan mencemuh ajakan itu, dan tidak kurang juga yang menghalang umat Islam lain menyertai peperangan. Bahkan ada yang berterus terang menolak ajakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaran seterusnya, Nabi menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini sentiasa mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya, sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Kedua, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam, seperti mana yang berlaku ketika peperangan Tabuk. Yang ketiga, membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Namun, sebaik saja baginda Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Masjid Dirar ini dihancurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan sebanyak 80 orang kaum muslimin yang tidak ikut perang memohon keampunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kesemua mereka dimaafkan kecuali 3 orang, iaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Mereka dipulaukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama 50 malam, dan mereka akur menerima hukuman itu. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Pertama, melaksanakan tanggungjawab berdakwah dan tugas dakwah perlu disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Kedua, memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia. Ketiga, musuh Islam sentiasa mencari ruang kelemahan. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah daripada musuh Islam. Sebagai rumusan, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Namun, dunia Islam sudah tidak seperti dahulu lagi seperti di zaman kegemilangannya. Dunia Islam hampir malap atau pudar sinarnya, sama ada akibat tindakan umat Islam itu sendiri atau terlalu terpesona dengan kelazatan dunia mahupun terpedaya oleh muslihat musuhnya. Dunia Islam masa kini harus mengambil iktibar di atas peristiwa mahupun sejarah masa lalu. Jika dikaji serta diteliti pada zaman kegemilangan dunia Islam,
perpaduan persefahaman memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keutuhan dan kekuatan dunia Islam. Tidak kira bangsa, kaum maupun kabilah, sama ada miskin ataupun kaya, tua atau muda, keakraban dan perpaduan menjadi intipati utama di zaman kegemilangan dunia Islam, dengan menjadikan Islam itu sendiri sebagai tonggak kehidupan. Akhir kalam, manusia yang paling baik ialah manusia yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.